Merentasi perairan dan membelah udara. Dua wartawan 999 menyertai operasi pemantauan PKP bersama pasukan polis marin dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia di sekitar perairan Pelabuhan Kelang. Penyeludupan barangan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin menjadi fokus agensi ini. Saksikan laporan wartawan Tun Hizami Hashim dan Halim Din bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman serta Syafiq Jamaluddin. Kedaulatan sempadan negara di Selat Melaka yang terbentang luas terus diperkukuhkan dengan kerjasama pasukan polis marin Pelabuhan Kelang dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh PKP sehingga 28 April 2020. Dua kru 999 membuat liputan ini. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama juru kamera Syafiq menyertai pasukan gerakan marin berlepas dari pengkalan Polis Marin Pelabuhan Kelang, dan saya Halim Din bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman menyertai pasukan gerakan udara berlepas dari pengkalan udara Subang, dan kami akan menaiki pesawat ini Equirel AS355. Rondaan udara COVID-19 dilaksanakan setelah mendapat arahan daripada Komander Pangkalan Semenanjung PGU PDRM Subang, ACP Azan Hussein. Objektif pasukan gerakan udara ni adalah untuk membantu lain-lain unit di dalam PDRM dan lain-lain agensi kerajaan dalam memberikan perkhidmatan udara. Di sepanjang musim COVID ini memperketatkan kawalan di sepanjang perairan limpahan daripada negara jiran kita. Kita nak cuba menyekat so kita buat operasi bersama pasukan marin dan APMM semua supaya maklumat yang kita dapat semasa tinjauan atau pemantauan dapat disalurkan kepada pasukan-pasukan sahabat yang berada di bawah untuk tindakan selanjutnya. Tinjauan udara yang diketuai Komander Ops Udara 18 DSP Aisyah Abdullah juga disertai pembantu juruterbang ASP Suhazmi Sukur dan pemerhati udara Sub Inspektor Muhammad Yani Abdul Malik. Pada waktu yang sama, pasukan polis marin turut berlabuh membelah Laut Biru pada jam 9 pagi. Perairan dari Kuala Bernam ke Kuala Sepang yang berkeluasan kira-kira 281 km ibarat 2,500 pada mula ini menjadi medan tempur bagi pasukan polis marin Pelabuhan Kelang, dan laut sedalam 5 meter ini turut dijaga oleh 13 anggota setiap hari secara 24 jam. Keselamatan para nelayan dan kru kapal dagang daripada dijangkiti wabak COVID-19 sentiasa berada di bawah pemantauan Pegawai Risikan dan Operasi Pasukan Polis Marin Pelabuhan Kelang, ASP Mazri Cik Mahmud. Kru kapal, khususnya kapal-kapal dagang yang berlabuh di dalam Pelabuhan Kelang ini tidak naik ke daratan. Sekiranya memerlukan bekalan makanan atau lain-lain, ejen kapal telah menguruskan penghantaran kepada kapal-kapal yang berlabuh. 3 aset laut iaitu Watercat M14, Frigate Hull Inflatable Boat dan Combat Boat 90 digunakan dalam pemantauan ini. Bot ronda ini akan sentiasa berada di laut dalam 24 jam, akan membuat pemantauan kita punya perairan. Sepanjang PKP ini kita lipat ganda lagi kita punya kekuatan kita untuk membendung kemasukan PTI daripada negara jiran. PTI daripada negara jiran membawa virus-virus import pula kepada negara kita. Sedangkan kita dah berjaya mengawal di negara kita, masuk daripada luar, itu yang kita risaukan. Pemburuan penjenayah maritim lebih efektif menerusi perbincangan operasi dan perkongsian maklumat antara PPM Pelabuhan Kelang
dengan unit PGU PDRM. Udara 18 daripada Oscar Panggilan. Papan Kong Romeo 29 dari Kelabang Kelang. Lokasi sekarang mana, Mas? Untuk makluman, lokasi Papan Kong Romeo 29 sekarang laut kapal semua. Sekitar 30 minit beroperasi, kedua-dua pasukan kru 999 bertemu di perairan, namun tidak dapat bersama-sama, satu di udara, satu di perairan. Jawab di sekitar perairan di Pelabuhan Kelang ini menyaksikan ketenangan di lautan, tetapi sebenarnya adakah ketenangan ini menggambarkan situasi sebenarnya? Kemungkinan berlaku di sebarang perkara ataupun aktiviti yang membatasi undang-undang boleh terjadi. Atas faktor inilah, maka pasukan gerakan udara PDRM melakukan tinjauan udara bagi mengawal sebarang gerakan ataupun aktiviti yang melanggar peraturan, khususnya pada sepanjang tempoh PKP ini sedang berlangsung ketika ini. Setiap bot yang berlayar di perairan ini diperiksa kerana terdapat segelintir nelayan mengambil kesempatan untuk menyeludup barang atau pendatang asing. Mana bang? Nak ambil surat port clearance. Ambil dokumen, buat balik. Pengusaha taksi bot sekalipun, jangan kalau ada kru kapal nak naik, jangan ikut. Bagi dia naik. Saya tak ada bawa. Ha. Saya pastikan ada surat daripada ejen diorang, baru saya bawa. Arahan PKP dipatuhi. Ya. Kalau jumpa bawa orang, kemudian kita tangkap lah. Sekarang ni tak ada nasihat lagi lah. Okey, terima kasih. Lesen menangkap ikan dan identiti nelayan juga diteliti bagi memastikan Akta Perikanan 1985 tidak dilanggari mereka. Biasanya kita cek lesen inilah, tarikh lesen ni lah. Mati tak mati. Selain daripada tu, biasanya kita periksa kru lah. Macam ni dia memang sekarang ni rakyat tempatan. Kita tak ada masalah lah. Ada setengah bot yang menggunakan rakyat asing dan sebagainya. Kita akan tanya permit dan pasport dan sebagainya lah. Rondaan kami bersama 7 anggota PPM Pelabuhan Kelang mengesan tindakan segelintir nelayan yang memandang remeh mengenai aspek keselamatan diri ketika berlayar di laut. Uncle tak pakai life jacket? Okey, muka tak ada, tak bawa. Hilang? Okey, Uncle pastikan pakai life jacket. Sekarang PKP, tolong jaga keselamatan. Selain itu, keselamatan hampir 2,000 penduduk di Pulau Ketam turut dipantau, termasuk mereka yang bekerja di pelantar sangkar ikan. Kita dalam pelaksanaan PKP Jadi kita dah keluar semua duduk sini, kita beli makanan, makan ikan saja lah. Tak perlu pergi mana sekarang. kerja tempatan berapa kan? 3 warga asing. Kalau tak boleh keluar ikan semua. Ikan sini tak dijual di mana? So, KL sini lah semua. Kita hari hantarnya. Kita hantar ikan kelapu ke, mela ke, sekap itulah. Jenahak macam ni lah. Pemeriksaan di Pulau Ketam berkeluasan 22.9 km persegi kerap dilakukan kerana lokasi ini sering menjadi tempat persinggahan bagi pendatang asing tanpa izin. PTI yang bekerja di sangkar ikan melihat kehadiran kita, parti-parti ni yang kosong akan terjun ke air. Apabila dia masuk ke air, di tong-tong biru yang dijadikan pelampung ni, dia akan masuk ke dalam, dia bersembunyi di dalam tong lah. Jadi dia boleh duduk dalam ni sampai 2-3 jam pun tak ada masalah. Penyaluran maklumat oleh komuniti nelayan kepada pihak PPM juga membantu dalam membanteras jenayah maritim kerana pada tahun 2019 sebanyak 242 kes berjaya dikesan dengan nilai rampasan 20 juta ringgit. Memang daripada dulu nelayanlah mata telinga kita di laut dan banyak membantu kita dalam keberhasilan kita punya operasi. Bukan saja semasa PKP ni, sebelum-sebelum ini pun memang banyak nelayan membantu lah. Saya menyerulah kepada masyarakat nelayan untuk sentiasa menyalurkan maklumat kepada kita apa jua kesalahan-kesalahan yang berlaku di perairan. Dari Semenanjung ke Kota Kinabalu, pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah turut melakukan pemantauan COVID-19 di perairan Pulau Gaya. Cek semua yang sedang berada di laut, di dalam perahu. Sila balik ke rumah masing-masing.
Perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Saya bagi masa 5 minit. 5 minit balik. Pergi mana ini? Mancing, Tuan. Ha? Mancing. Kau duduk mana? Di Sembilan. Balik. Kalau saya jumpa lagi satu kali, negara kita tangkap. Menurut komandannya ACP Muhammad Fajri Ali, selain Kota Kinabalu, pemantauan seperti ini juga dilakukan di 6 lagi daerah iaitu Labuan, Kudat, Sandakan, Setiap markas Lahad operasi ini Datu, telah wujudkan Semporna satu dan ataupun Rawak. dua. Si checkpoint ini mengawal pergerakan di antara pulau ke tanah besar dan juga daripada tanah besar ke pulau. Sejumlah 20 buah bot ronda di padang Sabah dan melibatkan 300 gawai dan anggota Badan Sabah untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di bawah COVID. Turut turun padang menasihati masyarakat Bajau di Pulau Gaya agar mematuhi PKP ialah Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji. Nasihat disampaikan dalam bahasa Bajau berikutan majoriti penduduk keturunan itu di pulau ini. Badan Keluarga Pulau Gaya mensukukan peternakan maklumat kami mohon. Jangan dibenarkan peluas. Ambalkan nilangkan peluas kami mohon. Bangka peluas kami mohon menjarikan di Sagau. Ni Sagau ni penjara sampai 2 tahun. Hukuman denda sampai RM5,000. Jadi untuk mengelakkan ni denda kami mohon di Sagau kami mohon. Dakam peluas. Maksuku kami mohon. Maksuku bagi kerjasama. Bangania keluarga peluas misi dan sebagainya. Langbi dah terlibat. Badan pasal itu ania penyakit berjangkit COVID-19. Sama-sama kita bekerjasama supaya tidak dijangkiti oleh penyakit virus COVID-19. Setakat akhir Mac lalu, pihak Polis Daerah Kota Kinabalu berjaya menahan 26 individu yang mengingkari PKP. Untuk APD Kota Kinabalu, kita telah bagi nasihat kepada masyarakat. Selepas bagi nasihat, kita bagi amaran dan sekiranya mereka tidak ikuti amaran tersebut, kita telah menjalankan tangkapan. Jadi saya menyuruh pada masyarakat, terutama masyarakat di Kota Kinabalu, ikutilah arahan sebagaimana sebelum ini yang diwariskan oleh kita yang berhormat Perdana Menteri kita untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan dipatuhi. Dalam kesibukan melakukan pemantauan COVID-19, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas, turut mengarahkan anggotanya agar terus mengawal kegiatan jenayah lain, terutamanya culik untuk tebusan yang melibatkan kumpulan pengganas. Di dalam bukan tempoh PKP, satu kawasan yang sibuk. Masyarakat berulang-alik daripada Pulau Gaya ke Tanah Besar ke Pulau Gaya dengan masing-masing punya aktiviti nak membeli belah pulau ke Tanah Besar ataupun membeli barang Tanah Besar dan tujuan-tujuan lain. Tapi hari ini alhamdulillah, kalau kita lihat, saya boleh katakan langsung tak ada pergerakan. So, syabas dan tahniah saya ucapkan pada Polis Marine atas penguatkuasaan yang berkesan. Kolaborasi antara pihak pasukan Polis Marine dan pasukan gerakan udara PDRM pasti dapat melumpuhkan kegiatan jenayah maritim, seterusnya menjamin keselamatan masyarakat, khususnya sepanjang tempoh PKP daripada wabak COVID-19. Halimdin dan Tun Hizami Hashim, 999.